Datuk, pengerusi Spenco Sdn Bhd iaitu Robert Tan Hwa Chun didakwa menipu MOF untuk mendapatkan anugerah projek bernilai 3.9 bilion. Ya. Apa pandangan ataupun komen Datuk dalam hal ini? Pandangan saya, pertama sekali bagi saya lah kan, bak kata pepatah Melayu kan, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah nasib yang berlaku kepada Robert Tan Hwa Chun, Tan Sri. Kita pun tahu hubungan dia yang baik dengan Tun Daim. Kita kena ingat, kalau tidak ada kesalahan dan pelanggaran tata kelola pengurusan kewangan negara, masakan beliau dituduh atau didakwa menipu MOF kan. Jadi kita kena ingatlah Menteri Kewangan sekarang ni adalah Perdana Menteri sendiri. Ikrar beliau untuk membenteras salah guna kuasa, rasuah, pelanggaran peraturan di dalam kerajaan, memang sekarang ni diberikan keutamaan soal-soal tata kelola ni. Ini benda yang beliau anggap serius. Mereka yang terlibat pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Cepat dengan lambat je. Ada ramai lagi yang akan dibawa ke muka pengadilan. Macam isu Robert Tan ni, kes dilihat cukup serius kerana beliau didakwa menipu MOF dengan memperdayakan jawatan kuasa pembuka peti tender untuk dapatkan anugerah supply, repair, maintenance dan management of government vehicles, Malaysian Government Vehicles Fleet. Dalam hal ni, pihak MOF telah mendapati Robert Tan ataupun syarikat Spenco Sdn Bhd ni telah mengemukakan maklumat yang tidak benar. Itu dalam kategori memperdayakan lah, berkaitan pemilikan saham Bumiputera dalam syarikat itu. Dia sepatutnya sekurang-kurangnya kena ada 30% pemilikan Bumiputera dalam syarikat yang mengendalikan tender dengan MOF ni untuk membekalkan kenderaan. Malangnya pemilikan saham Bumiputera tak sampai 30%, tapi Dewan Lapor lebih 30%. Itu yang kena dakwa. Jadi ini kena faham lah. Okey. Ada lagi soalan? Bagi saya simple je jika tuduhan ni benar, ini merupakan satu jenayah yang memalukan lah, memalukan. Kerana ianya melibatkan kecurangan dalam perolehan tender bernilai berbilion ringgit, tuan-tuan, bukan sikit, berbilion. Dan pihak pelulus dalam proses tender ini juga harus disiasat juga. Jangan siasat orang yang masuk tender je. Orang yang mengendalikan tender ni pun sewajarnya disiasat agar tidak wujud kepentingan individu atau kumpulan individu dalam kelulusan memberikan tender tersebut. Ini penting, tuan-tuan. Okey. Ada soalan lain? Okey, Datuk. Sehari dua ni Yang Berhormat Menteri Komunikasi sudah mengarahkan MC-MC untuk ambil tindakan yang bersesuaian berhubung dengan video Alif Shukri. Jadi apa komen Datuk berkaitan dengan perkara tersebut? Nak komen pasal Alif Shukri ni, kadang-kadang ramai yang tak sedar atau tak mahu ambil peduli kepentingan menjaga adab dan tata susila sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi bagi saya lah, tindakan melampau dan keterlaluan yang ditunjukkan oleh si Alif Shukri ni memang wajar dia ambil tindakan. Rasanya daripada tahun lepas lagi dia sudah buat perangai, dan tahun ni dia ulang balik. Tahun lepas dah jadi kontroversi. Problem dia ni, dia cari kontroversi. Dia cari kontroversi kerana dengan kontroversi itu dia boleh melonjakkan jualan barang-barang dia. Cuma tahun ni minta maaf lah, sebab tahun ni dia sudah mula disiasat. Ramai netizen khususnya di kalangan ibu bapa mengecam kelakuan yang dilakukan oleh Alif Shukri ni, walaupun dia telah membuat permohonan maaf dan memadam ataupun tidak memuat naik
klip penuh video tersebut dengan dia punya lelaki-lelaki lembut tu. Pihak berwajib bagi saya hari ini telah pun bertindak dengan memberikan kata dua dan mengambil tindakan yang bersesuaian seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil. Jadi jangan salahkanlah kalau misalnya selepas ni beliau disiasat, dia ambil keterangan dan sebagainya. Sebab beliau yang nak popular, nak lakukan barang dengan mengeluarkan konten-konten yang kontroversi. Ini bukan salah orang lain, salahkan diri kamu sendiri. Dan bagi saya tak salah untuk menghasilkan lagu raya, tapi berpada-padalah. Lagu berjudul apa, Love Raya yang dihasilkan dan dimuat naik di media sosial baru-baru ni, bagi saya terlalu keterlaluan lah, dan menonjolkan adegan kurang sopan lah. Yang menonton ni bukan saja orang dewasa tapi golongan remaja. Kanak-kanak pun kalau dah selalu sangat tengok benda-benda yang macam Alif Syukri ni, lama-lama kanak-kanak pun jadi macam Alif Syukri juga. Itu yang bahaya tu. Jadi saya nasihatkan agar pencipta kandungan dan pemengaruh media sosial macam Alif Syukri ni, bila menghasilkan kandungan tu, pastikanlah hasilkan kandungan yang sesuai untuk semua lapisan umur, terutamanya kanak-kanak. Kita perlu memikirkan kandungan yang kita hasilkan tu dengan lebih mendalam, sama ada sesuai ataupun tidak pada waktu sekarang, zaman sekarang. Kerana kita tak tahu sama ada yang menonton tu memang semua berumur 90 tahun ke, 19 tahun ke, ataupun ada yang 9 tahun pun menonton. So janganlah bagi bak kata orang tu budak-budak ni terikut-ikut dengan budaya yang tidak baik. Kalau tak silap saya, terkini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dengan kerjasama polis telah pun merakam percakapan Alif Syukri ni di Ibu Pejabat SKMM di Cyberjaya, dan berkemungkinan besar Alif Syukri ni akan disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, berkaitan kandungan yang bersifat jelik yang boleh melanggar peruntukan 233 pun dia boleh kena, Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Berkaitan, ada larangan dalam Akta 233 ni, Seksyen 233 ni, dia ada larangan perbuatan dan penghantaran komunikasi yang antara lain bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Kalau misalnya apa yang dia upload ni tak menyakitkan hati dan tak mengganggu orang lain, so dia tak perlu takut lah. Bagi je lah keterangan. Okey, ada soalan lain? Ada soalan daripada penonton-penonton di rumah? Ramai tanya saya kenapa tak bersiaran pada waktu malam. Saya nak beritahu lah, waktu malam ni memang keadaan dah pack dengan meeting, dengan perjumpaan dan sebagainya. Sekarang ni saya buat kerja, bukan hanya buat kerja politik, saya juga buat kerja korporat So dua-dua saya kena jalan serentak. So saya kena bagi-bagikan masa. Waktu siang ni saya kadang-kadang saya ada masa untuk buat live dan sebagainya, sementara menunggu buka dan sebagainya. So siapa yang nak dengar waktu malam ni, dia boleh buka waktu malam, dia dengar apa yang saya cakap waktu siang. Tapi kalau nak bertanya soalan tu, boleh masuklah. Kawan-kawan saya yang lain, Dato' Amir Ijaz pun bersiaran. Itu hari saya bersiaran dengan dia waktu malam. Sekali-sekala saya penuhi jugalah. Kalau ada orang nak live bersama dengan saya waktu malam, saya cuba. Okey?